Cuma pada malam ni saya nak ambil peluang lah untuk kita tadabbur satu ayat daripada suratul Baqarah, ayat 255. 255, saya yakinlah tuan-tuan muslimin dan muslimat semua hafal lah ayat ni. Hanya satu ayat sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala ni'maihi katsirah allati la tu'ad wa la tuhsa. Alhamdulillah ala ni'matil Islam walhamdulillah ala ni'matil iman. Walhamdulillah ala ni'matil Quran walhamdulillah ala ni'mati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah hatta yarda walhamdulillah idza radi walhamdulillah ba'da ar-ridha. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan kathiran tayyiban mubaraka wa usalli wa usallim ala habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni saya menggantikanlah ustaz yang tidak dapat hadir. Dan saya mohon maaf sedikit lewat daripada Sungai Buloh tadi. Alhamdulillah sempat sampai. Jadi mudah-mudahan, dan pada malam ni suka untuk saya kongsi satu ayat Al-Quran. Mungkin kita mendalami sedikit lah, kita lihat tafsiran para ahli ilmu, para ulama kita berkenaan dengan ayat ini, dan lebih kepada tadabbur lah insya-Allah. Biasanya saya hadir Selasa minggu pertama kan, kita kongsi hadis-hadis Nabi. Cuma pada malam ni saya nak ambil peluang lah untuk kita tadabbur satu ayat daripada suratul Baqarah, ayat 255. 255, saya yakinlah tuan-tuan muslimin dan muslimat semua hafal lah ayat ni. Hanya satu ayat sahaja, ayat itu ayatul kursi. Sebab sebelum ni kalau tuan-tuan masih ingat, kita pernah kongsilah tafsir suratul Fatihah. Kita ambil tadabbur surah-surah pilihan yang penting lah sebagai amalan harian kita. Surah Al-Fatihah, ayatul kursi dan 3 kul. Biasa orang ingat ini ayat berubat lah. Kalau orang yang berubat mesti takkan tinggal ayat ni. Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Tapi sebelum berubat itu ruqyah kan. Sebelum berubat sebenarnya 3 ayat ni merupakan ayat perisai lah, pendinding. Sebelum seseorang itu terkena sesuatu lah. Ini bahkan menjadi amalan Nabi sendiri. Kalau kita lihat surah yang paling banyak Nabi baca dalam sehari, surah yang paling banyak Nabi baca dalam seharian hidup Nabi ni suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Bahkan saya dan tuan-tuan juga, inilah surah yang selalu kita baca. Suratul Fatihah paling kurang, kalau kita salat fardu, paling kurang 17 kali kita baca. Cuma itulah pentingnya kita kongsi tadabbur suratul Fatihah itu. Kita nak rasa yang kita baca suratul Fatihah itu. Kadang kalau kita tanya seseorang kan, baca tak suratul Fatihah hari ni? Dia kata, oh tak sempat nak baca. Dah solat tak? Solat. Dia rasa dia tak baca. Sedangkan dia solat mesti dia baca suratul Fatihah. Jadi pentingnya tadabbur ni untuk kita buat. Kita solat tu kita rasa kita sedang baca. Paling kurang 17 kali suratul Fatihah. Dan antara selepas suratul Fatihah yang paling banyak Nabi baca adalah 3 kul. Yang paling banyak Nabi baca dalam seharian hidup Nabi 3 kul. Dan seingat saya yang ketiga ini adalah ayatul kursi. Paling kurang Nabi akan baca 8 kali sehari ayatul kursi. Jadi insya-Allah kita nak lihat tafsiran ayat ini, mudah-mudahan kita lebih memahami dan kita mentadabburi ayat ini insya-Allah, terutamanya untuk diri saya juga. Okey, sebagai mukadimah saya nak baca 2 hadis lah berkenaan dengan ayat kursi ini. Ada 2 hadis penting. Yang pertama sekali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat Nabi yang mulia lah, ahlul Quran, semua kenal lah dia. Ubay bin Ka'ab. Bukan Ka'ab. Ain tu mati. Saya selalu betulkanlah. Telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay berkata, Rasulullah telah bersabda, ya Abul Munzir,
atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Wahai Abal Munzir. Ini gelaran lah, kunyah. Macam saya selalu sebut, Nabi pun sendiri dia suka panggil orang ni dengan panggilan, menggunakan panggilan macam kita sebut kunyah tu lah. Abu Hurairah kan, kunyah bukan nama. Nama dia Ubay bin Ka'ab. Gelaran tu Abal Munzir, ayah kepada Munzir. Nabi suka panggil orang dengan gelaran. Okay, wahai Abal Munzir, atadri ayyu ayatin, tahukah kamu di antara ayat daripada kitab Allah ini yang ada bersama dengan kamu, a'zam, yang paling mulia, yang paling utama. Nabi tanya begitu. Maka jawab Ubay, qal qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul dia lah lebih mengetahuinya. Ini pentinglah yang kita boleh dapat. Apa-apa yang kita tak tahu, mudahkan lidah kita untuk sebut Allahu a'lam. Ataupun nak sebut Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh juga. Nak tambah Allahu wa rasuluhu a'lam, boleh juga. Cuma ada sedikit perbahasan. Para ulama sebut, kalau persoalan itu berkenaan dengan kauniyah, penciptaan, ataupun berkenaan dengan perkara ghaib, tak boleh sandar Nabi sekali. Mesti Allah saja. Kalau perkara ghaib, Allahu a'lam. Tak boleh sandar Nabi sekali. Kerana Nabi sendiri tak tahu perkara yang ghaib. Okey, adapun ini berbentuk syariat. Maka sahabat pun tanya, bagi tahu Ubay kata Allah dan Rasul lah lebih mengetahui. Ayat yang mana lebih utama tu. Okey. Maka bila mana Ubay jawab begitu, Nabi ulang sekali lagi, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Tahukah kamu manakah ayat di antara kitab Allah ini, ayat di dalam kitab Allah ini yang ada bersama dengan kamu, a'zam, yang lebih utama, lebih mulia. Maka ketika itu Ubay pun jawab, qal qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ubay pun jawab, ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yang paling utama, iaitu ayatul kursi. Ayat 255 ni. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat. Okay, jadi hadis ni menunjukkan tentang keutamaan ayatul kursi itu sedikitlah. Bahkan sedikit ada perbahasan para ulama. Sebahagian menjadikan hadis ini, hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk mengatakan antara 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, 6,000 lebih ayat ini, antaranya ada yang lebih utama. Ini dalil dia. Maksudnya dalam banyak-banyak ayat Allah ni, yang ini lebih utama diamalkan. Sebahagian besar ulama' juga dia tak setuju. Dia kata kalau kita lebihkan sebahagian ayat, menunjukkan ayat yang lain dia ada naqsu, ada pengurangan. Sedangkan kalam Allah ni tak ada pengurangan, tak ada aib. Jadi dia tak pakai hadis ni. Bukan tak pakai. Dia kata hadis ni hadis yang sahih riwayat Muslim, tapi dia takwil makna tu. Dia kata Allah nak menunjukkan kemuliaan ayat Al-Quran tu je lah. Dia tak terima, maksudnya nak lebihkan sesuatu ayat berbanding ayat yang lain. Tetapi sebahagian besar ulama' juga, antaranya Imam Nawawi sendiri, dia memilih pandangan ayat ini, hadis ini menjadi dalil ada ayat yang lebih utama berbanding ayat yang lain dari sudut pahala tu. Kalau kita baca ayat ni, pahala dia lebih lagi. Dari sudut mulia, semua kata mulia ayat Al-Quran. Tak ada orang kata Al-Quran ni tak mulia. Semua ayat Al-Quran mulia. Tapi dalam banyak-banyak ayat ada yang lebih diutamakan lagi. Dari sudut bila mana kita baca, pahalanya lebih. Antaranya ayat kursi yang kita nak bincang ni lah. Bahkan Nabi sendiri pun, saya sebut tadi 8 kali paling kurang sehari dia baca. Okey. Maka bila mana Ubay jawab begitu, Nabi pun kata, maka Ubay kata, qal fadaraba fi sadri. Nabi pun tepuk dada aku, wa qal wallahi liyahnikal ilmu Abal Munzir. Wallahi, moga-moga Allah penuhkan dada kamu dengan ilmu. Maka betul lah jawapan Ubay bin Ka'ab tu, Abal Munzir. Ini hadis yang pertama menunjukkan keutamaan surah Ayatul Kursi yang kita nak bincang. Okey, satu lagi hadis sebelum kita masuk lebih detail lah insya-Allah setiap satu ayat ni. Okey. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam Sunan Kubra. Kena sebutlah Sunan Kubra. Nanti tuan-tuan kalau cari takut tak jumpa. Kerana tuan-tuan mungkin biasa ada pendedahan lah Sunan Sittah kan, Sunan yang 6 dan Sunan Tis'ah, Sunan yang 9 tu.
adalah Imam Nasa'i, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah kan. Nasa'i adalah yang kelima tu. Tapi dia bukan yang tu. Kitab yang 5 ini, yang 6 ini dia panggil Sunan Nasa'i yang sughra, yang kecil lah. Yang saya nak kongsi ni dalam Sunan Kubra. Hadis yang sahih juga. Maksudnya kitab dia yang lain lah. Dia kata daripada Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursiyyi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada setiap akhir salat fardu, kata Nabi, pada setiap akhir salat fardu. Bila sebut duburin ni, ulama khilaf. Duburin sini kuatnya selepas salat lah, selepas memberi salam. Biasanya dalam banyak hadis sebut duburin ni ada ketikanya sebelum salam, akhir salat juga tu. Okey. Tapi fokus kita pada hadis ni, Nabi kata siapa yang baca selepas solat fardu ayat kursi ni, fadilat dia lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamu, tidak ada yang dapat menghalangnya masuk syurga melainkan kematian. Kecuali kematian. Tidak ada yang dapat menghalangnya masuk syurga. Maka besarlah fadilat suratul kursi ni. Sebab tu tuan-tuan, asatizah kita, para guru kita selalu ulang dalam bab ni, mungkin teguran umum lah untuk diri saya dan tuan-tuan juga. Kalau orang tanya lepas solat yang mana lebih afdal nak baca, ayat suratul Fatihah ke ayat kursi? Mesti kita kena jawab ayatul kursi, kerana itu sabit dengan hadis Nabi, perbuatan Nabi juga. Dah Ustaz, kalau dah takkanlah kita kata Al-Fatihah tu kan mulia juga Ustaz. Kita tafsir Al-Fatihah hari tu 2-3 kali kuliah Ustaz. Mulia juga. Tapi kita kata mulia, bahkan betul mulia. Nabi baca 17 kali sehari. Memang banyak lah. Tapi tak ada sabit hadis Nabi yang Nabi baca selepas salat. Cuma isu dia, kita tak perlu bergaduh lah. Mana kata kalau orang baca selepas salat, dia ambil keumuman lah. Keumuman fadilat, keumuman kelebihan suratul Fatihah itu, tak apalah nak baca. Tapi kalau orang tanya tuan-tuan, nak yang mana lebih utama yang perlu kita baca selepas salat, kita kena jawab ayat kursi. Kalau tanya. Tapi dari sudut nak buat, boleh tak nak buat dua-dua? Itu tak ada isu, nak buat-buatlah, keumuman dia. Tapi dari sudut kalau orang tanya dari sudut yang mana lebih utama, ayatul kursi. Dari sudut praktikal kita, macam saya nak sebutlah, kalau kita tak ada masa sangat, kita sebagai seorang imam ke, imam di rumah, kalau tak ada masa nak zikir, nak pilih suratul Fatihah ke ayat kursi, kita pilih ayat kursi. Kerana itu lebih kuat dalil dia. Boleh tuan-tuan. Tapi kalau nak baca juga, macam saya sebut tadi lah, keumuman dia, bolehlah nak baca. Okey, wallahu alam. Ini 2 hadis menunjukkan kelebihan ayatul kursi, dan insya-Allah kita akan masuk satu persatu lah. Okey. Sebelum kita lihat makna satu persatu, Al-Imam Nawawi rahimahullah dia sebut secara umum dulu, kenapa lebih sangat, ataupun secara makna umum. Lebihnya ayatul kursi ni, dari sudut makna umum dia, sebelum masuk detail, umum dia, ayatul kursi ini dia menggabungkan sifat-sifat Allah. Dia menggabungkan sifat-sifat kebesaran Allah. Sebab tu ayatul kursi ni dia besar. Sebab tu ayatul kursi ni dia utama. Bila kita baca, paling kurang tuan-tuan, selepas ni kita bincang satu persatu ayat. Tapi kalau kita tak ingat, paling kurang tuan-tuan ingat, aku baca ayat kursi ni, dalam ayat kursi tu ada satu ayat ni, aku menyebutkan sifat-sifat utama kebesaran Allah Ta'ala. Dalam ayat kursi ni ada, kita akan sebut sifat kudrah Allah, kita isbatkan sifat apa? Iradah Allah, sifat Allah Maha mengetahui, Allah Maha kehendak, Allah Maha berkuasa, ada dalam ayat kursi. Paling kurang kita baca ayat kursi ni, kita kena hadirkan yang ni tuan-tuan. Sifat, kita sedang isbatkan sifat kebesaran Allah Ta'ala. Okey. Dan dalam ayatul kursi ni, ini secara umum juga, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, dalam tafsir dia lah, tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dia sebut memang betul lah, ini satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 255, tetapi dia mengandungi 10 jumlah yang lengkap. Satu ayat yang kita baca, ayatul kursi ni, dia sebenarnya mengandungi 10 jumlah yang lengkap. Ada 10 ayat yang lengkap dalam satu ayat ni. Jadi kita nak bincang satu persatu lah. Okey, ayat yang pertama sekali, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, kekal dan berdiri dengan sendiri. Allahu la ilaha illahu. Itu sebenarnya satu ayat dah. Allahu la ilaha illahu, satu ayat yang lengkap dah. Al-Hayyul Qayyum, itu ayat yang kedua, ayat yang lengkap juga. Sebab tu saya selalu pesan, bahkan banyak tempat saya bagi tahu, kita kalau tak cukup nafas, jangan berhenti dekat illa. Allahu la ilaha illa, tak nafas, huwal. Jangan buat yang ni, haram buat. Sengaja buat berdosa tuan-tuan. Macam mana saya bincang sebelum ni, ayat kursi mungkin tak jadi isu sangat sebab kita baca cukup nafas kita. Cuma kalau mungkin taranum berlagu sikit, dia ganggu nafas tu kan. Ataupun yang saya sebagai pengulangan, saya nak sebut sekali lagi, yang zikir munajat tu. Zikir munajat. Kalau selepas salat tak jadi isu. Macam astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu nafas cukup. Tapi yang zikir munajat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Ramai berhenti kat sini. Bahkan itulah intonasi yang kita ingat daripada kecil kita buat. Illa, berhenti, tarik nafas baru. Huwal hayyul qayyum. Makna dia jadi memang silap betul. Dia tergantung. Kerana Arab ni, bahasa Arab, tuan-tuan baca Quran pun sama. Kalau kita berhenti, tarik nafas baru, menunjukkan habis dah makna dia. Jadi bila habis dah makna dia jadi macam mana? Iaitu Allah, Tuhan yang tiada, Allah tiada Tuhan, iaitu tiada Tuhan yang layak disembah melainkan. Kita berhenti kat situ, terpotong makna tu. Tak boleh. Dan nak berhenti kat mana? Sama macam perbincangan kita. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kena berhenti kat situ baru sempurna makna dia. Kalau nafas panjang nak habiskan satu lagi baiklah. Tak dapat nafi lah. Tapi kalau tak cukup, berhenti dekat hu. Ni sebagaimana saya sebut juga bekas mufti Perak. Lama dah video dia sebut jangan berhenti dekat illa tu. Dia terpotong makna tu. Okey. Jadi yang pertama sekali tengok, Ayatul Kursi ni kita isbat dah sifat ketuhanan Allah tu, sifat keesaan Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan ayat-ayat yang berbentuk ruqyah ni, ayat-ayat yang berbentuk berubat orang ni kan, memang syaitan, jin, iblis ni dia cukup takut ayat-ayat yang berbentuk akidah ni. Ayat-ayat yang berbentuk esakan sifat Allah, ketuhanan Allah ni. Macam mana Ayatul Kursi, satulah Ayatul Kursi. Yang kedua suratul Ikhlas kan, surah Al-Ikhlas tu kan, Kul huwallahu ahad. Sedangkan kalau tuan-tuan perasan, dia panggil muawwidzat, ayat-ayat yang bermohon perlindungan kan, ayat-ayat yang memohon kepada Allah ni perlindungan. Kalau dua surah yang akhir tu kan, Kul a'udzu birabbil falaq, ataupun ayat yang last sekali, Kul a'udzu birabbin nas, ada kalimah mohon berlindung tu. Ada kalimah a'udzu tu, aku berlindung daripada Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Qul a'udzu birabbin nas, aku mohon berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia. Ada kalimah mohon berlindung tu. Tapi qul huwallahu ahad kat mana mohon berlindung? Tak ada. Dia terkenal juga dengan nama, sebagian ulama pakai makna suratul Ikhlas ni dengan makna suratul Tauhid. Suratul Tauhid. Syaitan dia cukup takut ayat-ayat yang berbentuk keesaan ni. Sebab tu zikir pun sama. Dan yang tuan-tuan selalu buat 10 kali subuh, 10 kali maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang ni berbentuk tauhid lah ni. Syaitan dia cukup takut. Sebab tu para ulama sebut, ada banyak riwayat sebut baca 100 kali sehari kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ayat yang pertama, Ayatul Kursi kita baca ni, kita isbatkan keesaan Allah Ta'ala lah. Allah ini yang satu. Dialah hanya Tuhan yang layak disembah. Dialah hanya Tuhan yang layak diibadahi. Okey, boleh. Ini ayat yang pertama, Ayatul Kursi. Maksudnya saya dah sebutlah tadi, ia satu ayat tetapi mengandungi 10 jumal, 10 jumlah yang lengkap. Okey. Ayat yang pertama tadi, Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendiri. Tengok, kita sebut sifat Allah, kita isbat sifat Allah, dia ni maha hidup dan Al-Hayyul Qayyum, dan maha berdiri dengan sendiri. Sebahagian terjemah yang maha menguruskan makhluknya, Al-Qayyum itu. Sebab tu besar Ayatul Kursi ni, kalau kita baca kita faham makna. Bahkan dalam riwayat tuan-tuan, riwayat Imam Tirmizi,
Nabi, kalimah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Maha hidup, Maha berdiri dengan sendiri. Daripada Anas bin Malik, riwayat Imam Tirmizi. Anas bin Malik ni khadam Nabi kan. Dia kata Nabi ni kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karubal amr, idza karabahul amr. Nabi ni bila dia rasa susah hati, dia rasa sedih, karuba. Dia rasa inilah gundah gulana, Nabi akan baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Nabi ulang banyak kali. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dia satu sifat yang cukup besar lah. Yang maha hidup, maha berdiri dengan sendiri. Ini Nabi kita tuan-tuan. Bila mana dia sedih, rasa kesusahan, dia ulang kalimat ni banyak kali. Sebab tu saya nak menempelak lah. Kalau tuan-tuan lihat satu video, tuan-tuan lihat satu video yang viral, mungkin dalam 4-5 bulan kebelakangan ni lah, ada seorang ustaz pakai serban jubah. Dia kata bila kita rasa sedih, bila kita rasa susah hati, dia suruh kita panggil apa? Ya Tarim wa ahlaha. Tuan-tuan tahu apa makna dia? Ya Tarim ni nama tempat dekat Yaman tu. Tarim wa ahlaha, dan penduduknya. Dia kata kalau kita seru perkara ni, akan tenang. Allahu Akbar. Kalau orang buat jadi sungguh, tenang sungguh, itu bukan kita kata setengah orang ni kenapa buat? Ustaz, saya buat jadi. Itu bukan menunjukkan benar, tak. Kadang syaitan dia boleh tipu kita. Sedangkan dalam riwayat Nabi ni, Anas bin Malik khadam Nabi 10 tahun duduk dengan Nabi. Umur 10 tahun pun dah jadi khadam Nabi dah. Dia sebut Nabi ni bila mana sedih, susah hati, Nabi akan seru nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Serulah sifat Allah, wahai yang maha hidup. Tapi yang ustaz tu aja Allah. Ramai yang ustaz ni lah, ramai kalau tuan lihat viral, ramai ustaz perbetulkan ni lah, duk hentam macam-macam. Tapi ramai juga yang backup ustaz tu. Dia takwil begini-begini. Akhir sekali tuan-tuan, apa beza dengan orang Kristian? Kalau dia seru, ya dia panggil apa? Oh Jesus, apa? Orang Kristian ni kan, bila dia ni, oh Jesus ke apa? Dia sebut, apa beza dia tuan-tuan? Dia seru begitu. Kalau kita kata itu tak boleh, sama juga. Kita seru nama tempat, tak boleh tuan-tuan. Kita bimbang dia jatuh pada pesyirik. Sedangkan Nabi, bila mana ada kesusahan, Nabi akan seru nama Allah. Okey, satu lagi, bahkan dalam riwayat Imam Nasa'i, dalam Sunan Kubra juga, Nabi ni bila mana dia, Nabi dia, salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada Fatimah, wasiat Nabi yang berbentuk doa kepada anak dia Fatimah, dan menjadi amalan Nabi pagi dan petang. Nabi akan baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Nabi tambah lagi, birahmatika astaghith. Saya pernah kongsi doa ni kat tuan-tuan. Wahai yang maha hidup, maha berdiri dengan sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaikikanlah urusanku keseluruhannya, dan janganlah biarkan aku urus urusan aku sendiri walau sekelip mata. Ini doa Nabi, sabit, doa yang sahih. Mudah-mudahan ini yang dapat kita jadikan amalan tuan-tuan. Fokus kita nak sebut pada ayat kursi ni ada kalimah Hayyu ya Hayyu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka sifat Allah yang besar, kita boleh tawassul dengan sifat dan nama Allah ini. Okey, ini ayat yang kedua. Jumlah yang kedua lah. Jumlah yang kedua. Dan yang ketiga, tengok, kita isbatkan lagi sifat kebesaran Allah ni. Allah ni dia maha kudrat. Kita baca apa? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allahu Akbar. Kita sebut lagi sifat kebesaran Allah. Dia ni tidak mengantuk dan tidak tidur. Manusia ni hebatlah setara mana orang takut sangat kat dia, dia ada waktu dia mengantuk juga. Orang boleh tikam dia waktu dia tidur tu. Orang boleh buat jahat kat dia waktu dia tidur tu. Dia tidak mengantuk. Manusia ni hebat setara mana, dia mengantuk satu dan dia pun akan tidur juga. Tapi Allah ni kita isbat sifat kebesaran dia, dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Sebab tu ayatul kursi ni sangat hebat lah kalau kita boleh baca dengan faham makna, insya-Allah. Okey, ini yang ketiga. Jumlah yang keempat. Jumlah yang keempat dalam ayat kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ni sama juga, kita isbatkan sifat kebesaran Allah Ta'ala. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita detailkan lagi bahasa Arab ni, lahu tu dipanggil khabar muqaddam. Biasa kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ini secara ringkas dah saya cuba, mudah-mudahan boleh faham. Ayat basic bahasa Arab ni biasanya dipanggil mubtada dulu duduk depan kan. Mubtada barulah khabar kan. Tuan-tuan belajar bahasa Arab kan. Tapi dalam ayat kursi ni dia khabar dulu duduk depan.
Maknanya kata begini, ayat bahasa Arab kalau di luar lah selain tuan-tuan boleh sebut begini, ma fis samawati wa ma fil ard lahu, betul. Lillah ataupun lillah boleh, betul ayat tu. Apa yang ada di langit dan di bumi kepunyaan Allah, lahu. Betul ayat tu. Bahkan inilah asas ayat bahasa Arab. Tapi dalam ayat kursi ni kita khabar ni duduk depan. Lahu dulu, kepunyaannya. Kata para ulama memberi makna apa tu? Yufidul hasar. Memberi makna had. Kepunyaan Allah semuanya. Kepunyaan Allah lah. Maksudnya tak ada kepunyaan orang lain. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ni kepunyaan Allah. Tak ada kepunyaan orang lain. Itu makna dia. Sebab tu kadang tu kita belajar bahasa Arab asas pun, baca Quran pun dia boleh rasa lah juga. Macam mana saya kongsi kat tuan-tuan begini. Mungkin lebih nampaknya kalau tuan-tuan masih ingat surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ikut ayat asas bahasa Arab, fa'il, na'budu iyyaka, kan, na'buduka, betul dah ayat tu. Tapi Allah guna maf'ulun bih dulu kat depan ni, iyyaka na'budu. Nak memberi makna apa? Memberi makna had. Hanya kepada engkau aku sembah. Kalau ayat yang asas tadi, na'buduka, aku sembah kamu, maknanya ayat tu boleh tambah lagi, aku sembah kamu, aku sembah juga yang lain, sembah juga yang lain, sembah juga yang lain. Tapi ayat Al-Fatihah tu bila dia duduk depan, hanya kepada kamu kami sembah, tak ada orang lain dah kami sembah. Dia menafikan yang lain. Sama juga ayatul kursi ni, bila mana lahu tu duduk depan, menunjukkan hanya langit, bumi, semua sekali ni kepunyaan Allah Ta'ala. Tak ada kepunyaan orang lain. Hebat setara mana orang tu pun tak ada kepunyaan dia. Semua kepunyaan Allah Ta'ala. Jadi ayat ni dia mengajar kita supaya tawaduk, tenang, kan. Kadang tu kita rasa kita duk kerja, kan. Sebab tu saya bila baca ayat ni, saya duk fikir juga persyariatan zakat ni, kan. Kadang setengah orang ni dia payah nak keluar zakat, macam zakat harta dan sebagainya. Sebab dia fikir begini, ni usaha aku letih-letih ni, kan, aku kerja, kan, dapat harta banyak ni, tiba-tiba nak bagi kat orang. Ada juga orang tu, apa hikmah je, kenapa kena bagi kat orang? Tuan pernah terfikir tak tuan keluar zakat? Sedangkan itu titik peluh kita lah. Jadi mungkin antara jawapan yang kita dapat, tuan-tuan, yang pertama sekali Allah nak mengajar kita. Walaupun gaji kita dapat, duit yang kita dapat atas usaha kita, tapi sebenarnya tu pun hakikatnya daripada Allah Ta'ala juga. Kepunyaan Allah Ta'ala juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lebih kuatnya, tuan-tuan, yang kedua, kalau kita duk fikir-fikir titik peluh kita ni setara mana sangat, tuan-tuan. Kalau kita kerja, kan, kadang tu kita datang lewat, kadang tu kita malas, kadang tu kita curi tulang, kan. Gaji tetap sama, bulan-bulan gaji dapat tetap sama. Maka zakat itulah dia membersihkan perkara tu, insya-Allah. Itu lebih perhatian zakat tu. Okey, wallahu alam. Segala apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan tuan-tuan guru kita sebut, kalau ikut bumi ni, langit dan bumi ni, dia diibaratkan debu saja. Diibaratkan debu nak berbanding dengan galaksi-galaksi yang ada ni lah. Bahkan wallahu alam ni dari sudut mungkin ada yang bidang dia lah. Kita satu galaksi, kan. Dalam satu galaksi kita ni, bumi ni diibarat debu saja. Bahkan wallahualam saintis kata galaksinya bukan ada satu saja, lebih berjuta-juta lagi ada galaksi yang besar ni. Kalau kita satu galaksi pun, bumi pun diibaratkan debu kecil sangat dah. Tapi galaksi tu rupanya ada banyak lagi, trilion ke berapa, wallahualam. Mungkin tuan-tuan boleh betulkan semula dalam bab ni. Cuma nak cerita itu semua pun kepunyaan Allah Ta'ala. Sebab tu dulu-dulu kita ingat ada satu contoh orang buat, kan. Ada anak murid seorang guru ni, dia nak buat maksiat. Dia nak buat maksiat, maka guru dia kata boleh nak buat maksiat, tapi syarat dia kena keluar daripada bumi ni. Mungkin ini contoh orang dulu lah. Contoh orang dulu. Dulu mungkin mustahil keluar daripada bumi. Sebab sekarang ni contoh itu mungkin tak relevan sangat lah. Maknanya kata kalau orang tu boleh keluar daripada bumi, dia pergi ke planet lain, adakah dia boleh buat maksiat? Tak boleh juga. Maka contoh itu contoh kena pada zaman dia lah. Cuma nak cerita, kalau dia boleh pergi ke planet lain, itu juga kepunyaan Allah Ta'ala juga. Tak boleh nak buat maksiat. Okay, wallahualam. Itu dari sudut tadabbur ayat ni lah, insyaAllah. Okey, ini ayat yang jumal yang keempat, kan, ataupun yang kelima. Tak apalah, yang seterusnya, ayat yang seterusnya, jumal yang seterusnya, jumlah yang seterusnya dalam ayat kursi ni, man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah ni isbatkan kekuasaan Allah, isbatkan kepemilikan, semuanya milik Allah Ta'ala. Orang nak bagi syafaat di sisi Allah pun
Tak boleh, melainkan mesti dengan izin Allah. Sebab tu saya selalu sebut, kita harapkan syafaat Nabi. Betul, semua orang harapkan syafaat Nabi, kita banyakkan selawat. Tapi di akhirat Nabi nak bagi syafaat pun, Nabi akan minta izin Allah. Perlu pada izin Allah dulu. Itu syafaat Nabi. Kalau syafaat orang lain tak tahulah, mungkin tak lepas kot. Nabi sendiri pun kena minta izin Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena betulkan, kita banyak selawat, bagus. Tapi sebahagian orang selawat, dia tak nampak Allah, dia nampak Nabi. Sepatutnya kita selawat. Apa makna selawat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita mohon Allah sejahterakan Nabi. Mana kita selawat ni, dia berbentuk doa. Doa, ya Allah, semoga engkau sejahterakan Nabi Muhammad ni. Mana kata bila kita selawat, kita kena nampak Allah, bukan nampak Nabi. Faham tak? Sebahagian orang ni sebab tu akhir sekali tengok tuan-tuan. Akhir sekali bila pergi ke Madinah, doa menghadap makam Nabi. Doa menghadap makam Nabi. Dia tak tahu yang lebih utama. Sebab tu sebahagiannya saya tak pernah sampai, tapi guru-guru kita cerita lah. Di sana pegawai dia marah lah. Bila nak doa, jangan menghadap makam Nabi tu, menghadap kiblat lebih utama. Kerana doa ni minta kepada Allah. Bahkan kita selawat pun, banyak-banyak selawat ni kita minta dengan Allah. Mana kata kita doa, kita kena nampak Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sejahteralah Nabi kami ni. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyina Muhammad. Ya Allah, selawat dan salam, berilah kesejahteraan kepada Nabi kami ini. Kena nampak Allah selawat. Begitulah tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah sebut, tak ada orang pun dapat bagi syafaat di sisi Allah tanpa keizinannya. Okey, jumlah yang seterusnya, ya'lamu ma. Jumlah yang seterusnya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia ini Allah Ta'ala ni, kita duk baca ayat kursi ni, dia maha mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Yang ni secara zahir bolehlah nak faham. Hadapan lah. Belakang lah. Boleh faham begitu. Tetapi dari sudut tafsir, para ulama sebut, makna yang lebih tepat, maksudnya Allah tahu akan apa yang akan terjadi. Hadapan ni Allah tahu akan apa yang akan terjadi, dan Allah tahu akan apa yang lepas-lepas tu. Semua dia di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Ataupun kita terjemah secara umum makna ayat ni, Allah ni dia tahu segala sesuatu. Allah tahu segala sesuatu. Kadang kita kalau kita baca terjemahan, dia akan terjemah Allah tahu apa yang dia ada di hadapan. Hadapan, kita akan nampak hadapan ni lah. Belakang, di belakang kita lah. Bolehlah dengan makna tu, boleh juga. Tapi yang lebih tepat, ulama tafsir sebut, faham maksudnya Allah ni dia mengetahui apa yang akan datang, apa yang sebelum, dan Allah tahu segala sesuatu. Kita faham begitu. Bahkan dari sudut tadabbur ayat ini, kata para ulama, nak tadabbur ayat ni, kalau kita faham betul, jadi kuranglah kita, ataupun jadi takutlah kita nak buat kezaliman, takutlah kita nak buat maksiat, kerana Allah tahu depan ke belakang segala sesuatu, Allah tahu. Macam contoh yang saya sebut tadi jugalah, sama. Kita nak buat maksiat, nak lari daripada bumi Allah, Allah tahu juga. Ni dari sudut tadabbur lah untuk diri saya tuan-tuan. Kita bila baca ayat kursi ni, kita kena rasalah perasaan tu. Besar ayatul kursi ni. Kita nak buat kezaliman, nak buat khianat dekat orang, nak fitnah orang, baca ayat kursi. Padahal setiap kali solat baca ayat kursi ni, kalau kita faham makna, kurang sikit rasa nak buat zalim kat orang ni. Allah tahu. Okey, bahkan dari sudut tadabbur juga, kita akan rasa tenang lah. Ayat kursi ni tuan-tuan baca sampai ayat ni, kita akan rasa tenang, kan? Orang buat zalim kat kita, Allah tahu. Dari tadabbur untuk diri saya dan tuan-tuan lah. Ataupun kita tak akan rasa perasaan hasad, kan? Kadang kita hasad dekat orang ni sebab kita lihat rezeki dia lah, kan? Tapi kalau kita baca ayat ni, kita akan rasa Allah tahu keadaan kita. Allah ni dia maha kaya. Kita lihat orang tu ada kereta baru, Allah tahu kita nak juga kereta baru. Tapi janganlah dengki kat orang. Dengki ni apa tuan-tuan? Sebenarnya dengki, sebahagian ulama' dia sebut begini. Dengki, kalau kita benci nikmat orang tu, dengki dah. Tapi pandangan jumhur, dengki kalau kita benci nikmat orang tu satu. Yang kedua, ini maksud dengki, lihat nikmat orang tu kita benci. Yang kedua, kita berharap Allah hilangkan nikmat orang tu. Itu dengki. Sebahagian ulama', minoriti ulama' kata, kalau kita benci nikmat dia, itu pun dah dengki dah sebenarnya. Tapi yang lebih tepat, jumhur ulama', benci tu satu. Yang kedua, dia ada pula perasaan ni. Perasaan
ya Allah, macam perasaan kalau boleh hilangkanlah nikmat dia daripada tu. Itu dengki lah. Maka kalau kita baca ayat ni, insya-Allah kita tak rasa nak dengki juga kat orang. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu kita susah ni, Allah tahu kita perlukan duit, perlukan kewangan. Kita baca ayat kursi, kita bergantung hidup kita ni pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, itu dari sudut tadabbur. Jumal yang seterusnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki. Tengok tu tuan-tuan. Sebab tu ayat-ayat ni mungkin terutamanya para asatizah kita yang mengajar ni, tak layaklah kita nak berbangga dengan ilmu ni. Kan, kita dapat ilmu ni pun daripada Allah Ta'ala. Kan, dapat ilmu ni pun dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu ilmu-ilmu ni tuan-tuan, dia benda yang ajaib lah. Guru kita selalu dia sebut, belajar ni tuan-tuan, belajar ilmu ni dia syarat belajar, bukan syarat faham. Kerana setengah orang ni bila tak faham tak naklah hadir, tak sedap lah ustaz ni kan. Kerana kefahaman tu Allah bagi, itu kerja Allah. Syarat kita ni belajar je, belajar. Kefahaman ilmu Allah yang akan bagi. Sebab tu boleh jadi orang tu mengaji lama tapi kefahaman dia kurang, Allah tak bagi. Ada juga. Ada orang tu dia belajar sekejap tapi kefahaman dia hebat, kerana Allah bagi. Bahkan kita sebut ada satu hadis sebelum ni kan. Kadang orang Melayu kita dia tak suka nak perbincangan ilmiah dengan budak kecil. Tapi berbeza dengan Nabi. Kan kita sebab suasana orang Melayu, saya ceritakan suasana orang Melayu ni, kalau lihat budak kecil ni dia rasa tak layak lagi nak bincang ilmu ni. Kita sampai takat tu lah. Kan anak-anak kita yang kecil-kecil begitu. Tak apalah tak sampai umur. Tapi kalau Nabi, tengok saya sebut, kita bincang dah hadis tu kan. Nabi ketika dia gendong, mungkin naik unta dan sebagainya lah, tapi dia gendong Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia. Abdullah bin Abbas, Nabi sebut ya ghulam, kecil lagi. Ya ghulam ni tak mayit lagi, tak mumayyiz lagi, ataupun kita tak balik lagi ya ghulam kan. Dalam sebahagian riwayat Imam Ahmad sebut Nabi panggil ya ghulaim, anak kecil betul. Ya ghulaim tu anak kecil betul. Ya ghulam anak kecil dah. Ya ghulaim anak kecil betul. Nabi bincang dia apa? Nabi nasihat kat dia 10 wasiat. 11 wasiat kita dah bincang sebelum ni kan. Mana kata Nabi anak kecil pun dia ajar. Begitulah kita tuan-tuan, ilmu ni Allah boleh bagi. Anak kecil 10 tahun, 9 tahun, kita rasa macam dia tak mampu, tapi ilmu Allah boleh bagi. Sebagaimana kita baca ayatul kursi ni, dan insya-Allah kita bagi laluan azan, kita sambung sedikit saja lagi selepas ni insya-Allah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung habiskan tafsir ayatul kursi ini pada jumlah yang seterusnya. Selepas mana wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Dan ayat yang seterusnya, jumlah yang seterusnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Inilah digelar ayatul kursi kerana ada istilah kursi inilah. Cuma tuan-tuan, selama ni kita duk baca ayatul kursi, kita faham tak apakah makna kursi itu? Ini sebenarnya ada perbincangan besar lah di kalangan para ahli ilmu kita. Kalau kita buka tafsir Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, kita akan dapat dah jawapan ni. Cuma benda ni mungkin dia lebih kepada berkaitan dari sudut akidah juga. Sebahagian ada riwayat sebut kursi Allah ni dengan maksud tempat letak kaki Allah. Tempat letak kaki Allah. Mungkin sebahagian terkejut lah dengar. Tapi ini dia sebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dia samalah macam ayat-ayat yang mutasyabihat tu kan. Macam tangan Allah. Kita tak boleh nak imagine lah macam mana tangan Allah, wajah Allah, jari Allah kan. Cuma ini khilaf para ahli ilmu. Cuma mungkin lebih selamat kita sebagai orang awam ni, kita ambil pandangan Al-Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia lah, Abdullah bin Abbas. Dia kata maksud kursi dekat sini adalah ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Jadi yang mana khilaf yang besar yang boleh kita berlapang dada lah, kerana masing-masing dia ada hujah dia, pandangan dia. Tuan-tuan boleh buka. Itu seronok baca tafsir Al-Imam Al-Kathir ni, dia datangkan semua. Dia datangkan hujah-hujah setiap pandangan tu lah. Sebahagian ni sebut begini, ini hujah dia. Ini riwayat dia. Sebahagian ni kata begini, ini riwayat dia. Okey, cuma kita secara umum kita sebut wasi'ah kursi ni kursi Allah. Nak terjemah begitu pun boleh juga, kerana dia khilaf. Tapi kita ambil pandangan Abdullah bin Abbas, ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Pengetahuan Allah itu meliputi langit dan bumi. Okey.
Kita lihat ayat yang seterusnya, jumal yang seterusnya. Selepas mana Allah kata ilmunya meliputi langit dan bumi tadi, wala yauduhu hifdhuhuma. Ini satu jumal yang lengkap. Yang ke-9 yang ni, wala yauduhu hifdhuhuma, yang ke-9, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Masya Allah, tadi Allah sebut daripada awal tentang kehebatan, kekuasaan dia, dan Allah sebut ilmu dia ni meliputi segala sesuatu. Ilmu dia ni meliputi segala ni, langit dan bumi, dan Allah dia tak rasa berat pun nak jaga keduanya itu. Tok Guru ni Aziz, inilah rahimahullah, dia pernah sebutlah masa dalam ayat ni lah, mungkin tafsir dia, tadabbur. Dia kata bila baca ayat ni kita minta doa ke Allah, minta doa yang besar. Bila mana contohlah baru ni kan COVID kan, contoh ada seorang ustaz tu dia buat contoh lah, COVID ni nak banding dengan ilmu Allah ni, ilmu Allah ni meliputi langit dan bumi. COVID ni kecil sangat lah kan, kita memang takut lah, sedunia lah takut dengan COVID ni. Dari sudut usaha tu kita raikanlah usaha tu, kita bincang. Kerana kita dia panggil ada adat hukum dunia ni, kita usahalah. Tapi yang lebih utama daripada usaha tu, kebergantungan kita pada Allah. Sebab tu kata kadang tu tak perlu nak cari ayat doa-doa yang payah-payah. Doa ni yang kita kadang tu tak mampu nak hafal pun, cukup baca ayat kursi. Dia kata cukup baca ayat kursi ni kan, sampai pada wala yauduhu hifdhuhuma. Dia kata Tok Guru ni Aziz kan, seorang ustaz tu dia ajar, dia kata Tok Guru ni Aziz, ajar, niatkanlah kan, ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Allah ni tak berasa berat pun nak menjaga keduanya. Ya Allah, jagakanlah aku daripada COVID ni. Kalau keduanya tadi tak rasa berat pun, Allah tak rasa berat nak jaga, COVID yang kecil ni apatah lagi. Itu kaedah dia ajar cara nak doa tu. Pada ayat jumal yang ke-9 tu, niat, pasang niat kita nak minta bila. Itu saya buat contoh lah tentang COVID tu. Tuan-tuan boleh banyak bab lagi lah, tuan-tuan nak berubat anak tuan-tuan, kawan tuan-tuan, macam-macam. Dan kalau kita baca insya-Allah, saya pun tak berani nak cakap lebih juga, tapi saya nak callkan pandangan ulama' lah. Kalau kita baca dengan faham, dengan makna, insya-Allah jadi kita berubat tu. Kalau saya pun tak berani juga, kalau tuan-tuan kena dan yang panggil saya, belum tentu jadi. Tapi saya ajar pada malam ni pun atas alasan, atas kita kata menakalkan kalam para ahli ilmu kita lah. Kena tengok makna daripada awal tadi ayatul kursi ni dahsyat. Memang syaitan dia takut betul ayat kursi ni. Kita isbatkan sifat kebesaran Allah Ta'ala. Dan pada akhir sekali, dan Allah tak merasa berat pun untuk menjaga kedua-duanya. Dan jumal yang akhir sekali, jumlah yang akhir, ayat yang akhir, wa huwal aliyyul azim, iaitu ayat yang ke-10. Mana kata ayat kursi ni dia ada 10 wakaf yang tuan-tuan boleh wakaf. Ayat tu betul satu ayat, memang tak cukup nafas lah satu ayat tu, tapi dia ada 10 wakaf yang tam, 10 wakaf yang sempurna kalau tuan-tuan nak berhenti. Yang ke-9 ni wala yauduhu hifdhuhuma, yang ke-10 wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Tengok tuan-tuan, kita tutup ayat kursi ni pun isbat tentang sifat kebesaran Allah Ta'ala juga. Dan dia ni maha tinggi lagi maha besar. Wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekadar ni perkongsian kita pada malam ni, mudah-mudahan ada manfaat. Cuma satu je saya tertinggal, saya nak sebut antara dari sudut bacaan lah. Itu dari sudut secara umum lah, tadabbur ayatul kursi ni. Cuma dari sudut tajwid, ramai orang baca begini, saya teringat tadi. Ayat kursi ramai orang baca, dia tak perasan dia baca salah. Macam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kat mana salah tuan-tuan? Wala nawm. Nawm tu, nawm, dia bariskan waw. Sepatutnya waw tu mati. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nawm, bukan nawm. Sebab kita dah biasa baca, lepas tu kita baca pun laju, lama-lama jadi biasa yang salah. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Nawm, bum, kita bariskan waw tu salah besar. Kalau yang depan tu Allah, Allah ataupun Allah, itu salah juga, tapi taklah yang berat sangat, salah yang kecil lah. Dari sudut lahjah tu salah yang kecil. Sepatutnya Allah, bukan Allah, dia tapi salah yang kecil. Tapi yang saya sebut contoh tadi nawum tu salah yang besar, tambah huruf, tukar baris, itu salah yang besar. Jadi itu antara yang kita kena jaga. Dan sekali lagi tuan-tuan, saya tutup, kalau kita tak ingat tadabbur 10 jumal ni, ayat kursi yang kita bincang daripada awal tak ingat, tuan-tuan ingat satu lah, ingat satu saja. Bila kita baca ayat kursi ni, kita sedang isbatkan sifat-sifat. Kita sedang, Imam Nawawi dia sebut
dalam syarah Sahih Muslim, dia nakalkan pandangan ulama, kenapa hebat ayat kursi ni? Kerana terkumpulnya sifat-sifat. Kita isbatkan sifat-sifat kebesaran Allah Ta'ala. Dan kalau tuan-tuan kira pun, satu persatu yang kita syarah tadi, semua tentang sifat Allah. Allah ni begini-begini, perlu pada izin dia dan sebagainya. Jadi secara umum kita boleh faham makna ayat kursi ni, kita isbatkan sifat kebesaran Allah Ta'ala. Kita kumpulkan sifat kebesaran Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.